Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung bincang buku teks sains tahun 6 KSSR, muka surat 44. Okey, saya tahu yang ini mesti ramai tunggu untuk kita jawab soalan cabar minda, berbincang bersama-sama dengan saya untuk melihat apakah jawapan untuk bab 3 mikroorganisma ini. Okey, jom kita bincang bersama-sama. Okey, yang pertama, jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains. 1. Antara contoh fungi di bawah, yang manakah sesuai dilihat dengan menggunakan mikroskop? 1. Kulat, 2. muka, 3. yeast, 4. cendawan. Okey, bila dikata dia nak menggunakan mikroskop, bila menggunakan mikroskop, benda tu mestilah yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Kan? Mata kasar ni maksudnya kita boleh nampak depan-depan. Kita tak boleh lihat dengan mata kasar, kita kena pakai mikroskop. Jadi kalau kulat, dah tentu kita boleh nampak, dekat roti pun nampak kan? Kalau cendawan, lagilah senang kita nak nampak. Cendawan kan besar. Jadi, jawapan dekat sini adalah yeast dan muka. Jadi, jawapan dia 2 dan 3 C. Okay? 2. Pilih jawapan yang betul. Perhatikan gambar di sebelah. Antara penyertaan yang berikut, yang manakah benar tentang tumpuk hitam pada roti? Tengok pada gambar ni. Tumpuk hitam roti ni. Apa yang kita nampak? Okay, tumpuk hitam itu bertumbuh. Betul lah, mestilah dia bertumbuh kan. Tumpuk hitam itu merosakkan makanan. Memang pun nampak roti tu rosak roti tu. Okay? Dan tumpuk hitam itu menghasilkan makanan sendiri. Dah tentulah tidak, kerana nama pun tumpuk hitam, bukannya tumpuk hijau. Kalau hijau, dia boleh buat makanan sendiri kan. Yang ini mikroorganisma ni warna hitam. Okay? Jadi tidak. Yang keempat, tumpuk hitam itu boleh dijumpai di atas tumbuhan. Itu atas roti kan. Jadi adakah dia boleh dijumpai di atas tumbuhan? Tidak. Jadi jawapan yang betul adalah yang pertama, iaitu dia bertumbuh, dan kedua adalah yang merosakkan makanan. Okey, boleh Seterusnya nombor 3. Apakah mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan makanan? Nak buat makanan ni. 1. Yeast. 2. Virus. 3. Bakteria. 4. Penicillium. Jadi dekat sini, yang paling penting kita tahu bahawa yeast adalah buat roti. Jadi yeast mesti betul. 1 mesti betul. Kalau kita tengok A, B, C, D tu 2, 1 A, B betul, C dan D tu salah. Sebab dia tak ada jawapan nombor 1 kan. Okay, jadi sama adakah yeast dengan virus ataupun yeast dengan bakteria? Kita tengok kalau kalau kita ingat hari tu yang Vitagen, Yakult kan daripada bakteria baik apa semua tu kan. Bakteria Shirota lah bagai nama dia kan. Kalau kita tengok dalam TV ada iklan dia. Jadi ia adalah dalam pembuatan makanan. Jadi jawapan dia adalah yeast dan bakteria. Kalau virus ni biasa kita nak kita ada kena mengena dengan antivirus, dengan vaksin bagai kan. Jadi jawapan dia adalah yeast dan bakteria, iaitu B, 1 dan 3. Okey, kita sambung. Rani mendapati, nombor 4 adunan roti yang dicampurkan dengan yeast menjadi kembang setelah adunan itu dibakar dan mendapati rongga-rongga udara pada rotinya. Okey, yang pertama dia kata adunan roti dicampurkan kembang. Yang kedua, lepas dibakar ada rongga-rongga udara. Rongga-rongga udara tu maksudnya ada ruang-ruang udara. Bila kita tengok dekat roti tu, kita angkat, kita boleh buka, nanti ada ruang-ruang kosong. Kenapa berlaku situasi ni sebenarnya? Jadi ada dua keadaan. Kita kena terangkan dua keadaan. Yang pertama, roti tu kembang. Yang kedua, bila bakar ada rongga. Jadi sebenarnya macam ni. Masa kita buat adunan yeast tu dengan roti yang ada yeast tu, bila kita dah siap buat, roti tu dia akan kembang. Kenapa dia kembang? Sebab yeast tu mikroorganisma, dia sedang bernafas. Bila bernafas, dia akan keluarkan gas karbon dioksida. Bila dia keluarkan gas karbon dioksida, gas tu nak keluar kat mana? Dia keluar dekat roti tu je lah. Jadi itu yang menyebabkan roti tu makin besar. Okay? Dan kemudian, bila dibakar, roti tadi kan ada keluarkan gas karbon dioksida, gas dalam roti tu, dalam yeast tu yang dah kembang tu kan, yeast yang dah kembang tu, bila dibakar, apabila sesuatu dibakar, contohnya pepejal, cecair atau gas, kita dah belajar sebab jirim tahun 5 dulu, bila dia dibakar, maka gas kan, kalau bakar maka dia akan mengembang. Jadi sebab itu, rongga-rongga udara tu dia akan kembang. Sebab itulah, terdapat rongga udara pada roti. Okey, secara saya cuba susah nak terangkan sikit. Saya cuba lukis lah. Tengok pada lukisan saya. Okey, ni cerita dia. Ni dough kan yang mula-mula kita buat kan. Kita letak dough dengan yeast dalam ni
Kemudian, bila kita biarkan lama, dia mengembang. Dia mengembang ni, dos mengembang. Yeast bernafas, nampak tu. Ni gambaran saja. Okey. Gas karbon dioksida nampak terhasil dalam ni kan. Sebab dia bernafas. Jadi tu yang menyebabkan dos tu berkembang. Kemudian, bila kita bakar, dipanaskan, benda yang berkembang, gas yang berada di dalam ni, gas karbon dioksida, bila dipanaskan, gas akan mengembang apabila dipanaskan. Sebab tu dia kembang. Bila dia kembang tu, sebab itulah roti tu nanti bila dah siap masak, dia akan ada lubang-lubang ataupun ada ruang udara di dalam. Sebab dia nak keluar tak boleh. Okay, jadi kalau awak rasa susah sangat nak jawab, lukislah gambar ni. Kan? Jadi senangnya jawapan dia, dos itu mengembang kerana yeast bernafas. Yang pertama. Yang kedua, ada rongga udara kerana gas-gas karbon dioksida mengembang di dalam roti. Okay? Ataupun gas-gas itu terperangkap di dalam roti. Okay? Alright. Seterusnya, kita lihat soalan yang seterusnya. Nombor 5. Lim dijangkiti konjaktivitis. Apa yang perlu dilakukan oleh lim? Kita tahu konjaktivitis ni adalah penyakit yang mata tu, mata merah tu kan. Jadi bila sakit mata ni, orang tengok dia, mata dia orang pun akan kena jangkitan. Okay, jadi kalau macam mana cara untuk dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Kalau jawapan yang paling simple, jawapannya adalah lim perlu mengkuarantinkan diri. Lim perlu mengkuarantinkan diri. Maksudnya kena asingkan diri dia lah. Okay? Tapi kalau nak jawapan yang lebih lanjut, macam ni. Lim perlu segera berjumpa doktor untuk dapatkan rawatan. Okay? Kemudian, titik. Saya ulang. Lim perlu segera berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan. Titik. Kemudian sambung. Lim perlu mengelak daripada berjumpa orang lain. Lim perlu mengelak daripada berjumpa orang lain. Dua ayat tu. Okay? Kalau nak senang, tulis je. Lim perlu mengkuarantinkan diri. Yelah, tapi takkan kita nak cakap macam tu je kan. Kita ada huraian dia lah. Maksudnya jumpa doktor dulu, lepas tu kita elak daripada jumpa orang lain. Okay? Yang keenam. Lim, Dina dan Amir makan makanan yang dibeli di sebuah gerai berhampiran ketika pulang dari sekolah. Dia 3 orang pergi sekolah. Balik sekolah. Dia berhenti dekat tepi kedai makan. Mereka pergi beli makanan. Pada malam itu, Lim dan Dina mengalami keracunan makanan dan dikejarkan ke hospital. Amir pula tak mengalami keracunan makanan seperti kawan-kawan dia. Kenapa ya? Okey, kat sini ada macam-macam jawapan. Sebab ini adalah inference kita. Kita suka hati kita nak jawab. Okey, tengok pada keadaan yang kita fikirkan. Okey, kalau saya bagi 2 keadaan. Yang pertama, jawapan dia adalah Lim dan Dina tidak basuh tangan sebelum makan. Maksudnya, pada inference saya ni, Lim dan Dina tidak basuh tangan sebelum makan sebab Lim, Dina dan Amir ni pergi kedai makan yang sama. Mereka makan benda yang sama. Tapi Amir tak kena sakit perut pun. Lim dengan Dina je yang kena. Maksudnya, mereka kat rumah, mereka tak basuh tangan sebelum makan. Amir basuh tangan sebab tu dia selamat. Sebab bakteria ada dekat tangan. Itu yang pertama lah. Tu kalau anggapan yang pertama. Boleh jawab macam tu. Okay. Jadi jawapan dia, Lim dan Dina tidak membasuh tangan sebelum makan. Tu. Ataupun, kalau kita nak fikirkan keadaan lain pula, kalau ada contoh jawapan lain, mungkin macam ni. Lim, Dina dan Amir memang dia dah basuh tangan. Dia dah basuh tangan dan dia beli makanan tu, dia makan. Tapi rupa-rupanya makanan tu dah tercemar. Makanan tu pula yang memang dah tercemar. Cuma, Amir ni, dia punya imun dia kuat. Daya tahan badan dia kuat. Jadi, Lim dan Dina, imun tidak kuat. Amir, imun dia kuat. Maka, Amir tidak sakit. Ataupun Amir, jawapan kedua kan. Jawapan pertama tadi, Lim dan Dina tidak basuh tangan. Jawapan yang kedua, Amir mempunyai daya tahan imun yang kuat berbanding Lim dan Dina. Itu boleh. Jadi salah satu jawapan awak nak pilih. Bergantung pada macam mana kita tengok situasi ni. Okay? Boleh Okay kelas. Kemudian kita sambung lagi nombor 7. Okay? Graf di bawah ialah bacaan suhu larutan yeast dan gula ketika Amir, Lim dan Dina menjalankan penyiasatan. Bagi membuktikan yeast bernafas dan membebaskan gas. Dia buat eksperimen, yeast bernafas dan membebaskan gas. Macam yang gambar saya tunjuk tadi lah. Okay?
bila dia siapkan yeast dengan yeast dan gula tu, okey, larutan yeast dan gula tu dia siapkan, dia ambil masa 3 minit. Bila 3 minit suhu dia 28. Biar lagi 3 minit, bila 6 minit dia tengok suhu dia adalah 30. Oh, makin naik ni. Kemudian dia biar lagi, apabila 9 minit suhu dia 32 darjah Celsius. Kemudian dia biar lagi 3 minit sampai 12 minit, suhu dia adalah 34 darjah Celsius. Okey, jadi A soalan dia. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat tentang bacaan suhu larutan yeast dan gula dalam penyiasatan ini? Okey, apabila kita buat pemerhatian, okey, dengar, kalau kita buat pemerhatian, poin yang penting adalah kita boleh ambil yang paling sikit ataupun yang paling banyak dan bandingkan dengan yang lain. Ataupun kita ambil yang paling banyak atau yang paling sikit. Okey, contoh untuk jawapan ni, kita boleh cakap suhu larutan paling tinggi pada tempoh masa 12 minit. Kita ambil yang paling tinggi. Paling tinggi adalah 12 minit kan. Jadi kita jawab sekali lagi, saya ulang. Suhu larutan paling tinggi pada tempoh masa 12 minit. Okey, itu jawapan A. B. Berdasarkan pemerhatian di A, berdasarkan pemerhatian A tadi, iaitu yang suhu tempoh 12 tu paling tinggi, minit ke-12 kan. Berikan inferen yang sesuai. Berikan inferen yang sesuai. Jadi jawapan dia apa? Maksudnya kenapa suhu dia tinggi? Kenapa suhu dia makin lama makin tinggi? Kenapa minit ke-12 paling tinggi? Kenapa bukan minit ke-9? Kenapa bukan minit ke-6? Jadi jawapan dia, sebab cerita ni adalah cerita tentang yeast bernafas kan. Jadi bila yeast bernafas, dia akan keluarkan apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida tu panas. Tak percaya, cuba pegang tangan awak. Awak tengok tangan awak, tapak tangan awak sekarang. Lepas tu awak tarik nafas. Awak hembus pakai mulut dekat tangan awak. Kan awak akan rasa tangan awak panas. Dekat tapak tangan awak akan jadi panas. Itu maksudnya kan panas karbon dioksida. Jadi kalau untuk jawapan B ni, inferen sesuai adalah kerana yeast bernafas dan membebaskan gas karbon dioksida. Saya ulang. Kerana yeast bernafas dan membebaskan gas karbon dioksida. Okey. Panas kan? C. Apakah hubungan antara dua pemboleh ubah dalam penyiasatan di atas? Ingat, pemboleh ubah maksudnya PMPB lah yang nak, iaitu pemboleh ubah manipulasi, iaitu yang tempoh masa yang kat bawah ni, dan pemboleh ubah bergerak balas yang berada di paksi Y ni, iaitu suhu larutan. Kita lihat bahawa tempoh masa bertambah, nampak suhu larutan pun makin tinggi kan. Jadi kita boleh buat ayat macam ni. Semakin bertambah tempoh masa, semakin bertambah suhu larutan yeast dan gula. Okey. Saya ulang. Semakin bertambah tempoh masa dalam kurungan minit, koma, semakin bertambah suhu larutan yeast dan gula. Okey, buat darjah Celsius tu buatlah. Okey. Settle. Okey, kita tengok seterusnya soalan nombor 8. Penyakit batuk kering atau penyakit tuberkulosis adalah berpunca daripada jangkitan bakteria. Bakteria kan? Okey. Tanda-tanda penyakit batuk kering ialah batuk yang berterusan lebih daripada 2 minggu, kahak yang mengandungi darah, demam dan berpeluh pada waktu petang dan malam, mudah letih, susut berat badan dan hilang selera makan. Okey, jadi data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia selama 4 tahun adalah seperti yang berikut. Okey. Di bilangan kes, kita tengok tahun 2008, 2009, 2010, 2011. Kes-kesnya 17,000, 18,000 lebih, 19,000 lebih, tiba-tiba 2011 jadi 14,000 je. Dia berkurang pula. Mula meningkat, kemudian berkurang. A. Apakah punca penyakit batuk kering? Dia dah sebut kat atas tadi. Puncanya adalah jangkitan bakteria. Okey, kita ulang. Puncanya tadi kat ayat atas ni, puncanya adalah jangkitan bakteria. Okey. Yang kedua, pada tahun berapakah kes penyakit batuk kering paling tinggi dicatatkan? Tengok pun dah nampak kat sini. Paling tinggi adalah 2010. Tulis jawapan kat situ, tahun 2010. Okey, C. Bagaimanakah cara kita untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti penyakit berjangkit ini?
Macam mana kita nak elak daripada penyakit-penyakit yang batuk ni? Jadi, salah satu caranya adalah apa? Salah satu caranya adalah jaga ataupun batuk hendaklah menutup mulut ataupun menjauhkan diri daripada, ambil yang paling senang lah, sebab orang yang kalau tengok pada soalan ni kan, tengok pada soalan ni maksudnya macam orang lain yang kena, kita tak kena kan. Jadi kita boleh jawab yang logik lah, apa-apa jawapan yang logik. Kalau saya akan jawab macam mana nak mengelakkan diri daripada penyakit-penyakit ni. Kita perlu menjauhkan diri daripada orang yang batuk atau bersin. Itu satu, sebab nak elak daripada kena berjangkit. Okay? Ataupun kalau kita nak lebih baik, kita perlu menjaga kebersihan diri. Pun boleh. Okay? Sebab kalau kita jaga kebersihan diri, tak kena jangkitan bakteria, maka kita dapat elakkan daripada penyakit batuk kering ni. Sebab punca dia adalah jangkitan bakteria. Betul? Yang pertama, kalau orang kena, kita boleh jawab. Dua jawapan lah tadi. Yang pertama, kita boleh jawab menjauhkan diri daripada orang yang batuk dan bersin. Ataupun yang kedua, kita hendaklah menjaga kebersihan diri untuk mengelakkan jangkitan bakteria. Sebab penyakit batuk kering ni daripada bakteria. Okay? Ada dua jawapan, tak kisah. Awak nak buat jawapan lain asalkan logik pun okey, boleh terima. Okay? Selagi dia logik lah. Okay? D. Apakah corak perubahan jumlah kes batuk kering sepanjang 4 tahun berturut-turut di negara ini? 2008 sampai 2011. Okey. 2008 sehingga 2010 dia meningkat. Kemudian 2010 ke 2011 dia turun kan? Jadi awak jawab meningkat, menurun, titik. Meningkat, kan? Menurun, titik. Okeylah tu. Cukuplah tu. Okey. E. Pindahkan data tentang jumlah kes batuk kering selama 4 tahun berturut-turut tersebut ke dalam bentuk carta palang. Okey, carta palang senanglah, yang ada paksi X dan paksi Y. Okey, paksi X bawah adalah apa? Tahun, dan paksi Y yang berdiri tegak adalah bilangan kes. PM dia tahun, PB dia bilangan kes. Okey, kita tengok contoh yang saya dah buat. Okey, contohnya adalah yang ini Alright, ni. Okey, bilangan kes. Ni contoh yang budak-budak saya buat lah. Bilangan kes paksi Y. Paksi X adalah tahun, paksi Y adalah bilangan kes. Okey, ini Jadi awak tak perlulah tulis nilai dia tepat-tepat kat situ. Awak tulis je macam ni. 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ribu bilangan kes. Tahun dia pula buat 2008, 2009, 2010, 2011. Ni adalah satu contoh jawapan daripada murid yang sangat yang boleh terima lah. Yang boleh diterima. Cuma kalau boleh awak letak tajuk kat atas ni. Okey, tajuk dia adalah tahun melawan bilangan kes. Okey, bilangan kes apa? Yang tadi itulah tuberkulosis. Okey. Okey, boleh dapat Okey, kita kembali semula. Okey, jom kita sambung dengan sedikit perbincangan muka surat 46. Jom cuba memburu bakteria. Okey, memburu bakteria. Apakah yang ini adalah satu eksperimen yang kita boleh cuba dekat sekolah. Seronok eksperimen ni. Dia macam eksperimen macam nak jadi penyiasat. Seronok tau. Okey, tengok Tujuan dia mengenal pasti tempat yang banyak mengandungi bakteria. Alat dan bahan: 5 piring Petri bertutup, plastik berzip, putik kapas, pen penanda, sarung tangan pakai buang, 100 ml air panas dan 100 gram serbuk agar-agar. Okey, apa yang kita nak buat sebenarnya? Banyaknya barang ni. Okey, langkah-langkah dia macam ni. Sebenarnya mula-mula kita campurkan serbuk agar-agar dengan air panas. Kita kacau dia sampai serbuk terlarut. Okey. Kemudian kita tuangkan larutan agar-agar tadi tu. Kita ada 5 piring Petri. Kita tuang dekat, nampak dalam gambar ni piring Petri. Kita tuang kat 5 piring tu. Kemudian kita tutupkan. Okey, kita tutupkan sampai dia sejuk. Biar dia sejuk. Kemudian yang ketiga, kita pakai sarung tangan. Lepas tu kita calitkan 4 putik kapas. Kita ambil 4 putik kapas. Kita pergi dekat longkang ke, kita calit. Kita pergi kat dinding, kita calit. Putik kapas yang berbeza Kita ambil kat longkang, kita calit dekat longkang, kita masukkan dalam plastik, kita tutup. Kita zipkan dia. Kita calit dekat dinding, kita masuk plastik, kita zipkan dia. Kita masuk kat kita calit kat pasu, kita calit kat pokok pun buat benda yang samalah. Okey, kemudian kita tutup dengan plastik berzip tu. Okey, kenapa? Sebab kita nak tengok bakteria-bakteria kat tempat yang kita calit tu. Tapi kalau kita tak masukkan dalam plastik yang ada zip, nanti masa kita pegang kapas punya putik tu, nanti bila kita jalan, sementara kita jalan nak balik makmal tu,
mungkin ada bakteria-bakteria lain yang datang daripada udara. Jadi kita tak nak benda lain kacau. Kita nak benda tu betul-betul daripada tempat yang kita calit. Sebab itu kita masukkan dalam plastik dan kita sealkan dia dengan dengan penutup ataupun zip. Sebab kita nak betul-betul benda bakteria tu adalah daripada kawasan itu. Faham Kemudian yang keempat, calitkan setiap putik kapas tadi. Bila kita dah dapat sampai kita dah bawa balik kan, calitkan setiap putik kapas tadi ke atas permukaan agar-agar. Kita buka balik agar-agar tadi yang 4-5 tu. Kemudian kita calitkan, contoh longkang, kita calitkan dekat satu agar-agar. Kita tulis kat situ, longkang. Kemudian yang dinding kita calit dekat lagi satu. Kemudian yang pokok satu, pasu satu. Jadi ada satu lagi. Dia ada 5 kan. Satu lagi tu kita biarkan, jangan calit apa-apa. Itu sebagai radas kawalan. Maksudnya kita nak tengok kalau tak ada apa-apa, rosak ke tidak agar-agar tu. Ada ke tidak yang tumbuh bakteria. Itu sebagai kawalan. Jadi itu yang dicerita kat sini. Tutup piring petri, label dan simpan dalam suhu bilik. Suhu bilik tu maksudnya kat dalam kawasan makmal tu okey lah. Jangan masuk peti ais pula. Jadi biarkan satu piring petri tanpa sebarang calitan yang saya cakap tadi. Piring petri ini ialah kawalan eksperimen. Kemudian 7, rekodkan pemerhatian setiap hari selama seminggu. Maksudnya dalam tempoh seminggu tu awak tengok pemerhatian ada apa-apa tak berlaku. Selalunya apa yang akan berlaku adalah awak akan dapat nampak tumpuk-tumpuk putih. Dia macam putih-putih tu sebab dia ada mikroorganisma datang. Tapi kalau zaman sekarang awak nak lukis, awak ada dua cara lain. Pertama awak boleh lukis awak tengok ada gambar putih-putih kan, dekat agar-agar tu awak buatlah label putih-putih tu. Nanti awak datang lagi sekali, awak tulis lagi dia punya keadaan putih-putih tu ada berapa ketumbuhan mikroorganisma dia. Nanti awak akan nampak dia makin bertambah. Kalau tempat mana yang paling banyak, ada yang longkang ke, yang pokok ke, yang pasu ke, yang dinding. Tapi kalau cara sekarang lagi senang, dah ada teknologi kan. Kalau cikgu awak bagi bawa handphone di sekolah lah, setiap hari awak tengok, awak datang awak ambil gambar, besoknya awak ambil gambar, atau awak ambil gambar, lagi bagus, lagi nampak jelas. Jadi rekodkan selama seminggu, laporkan pemerhatian kamu di hadapan kelas. Jadi tips dia, sebelum kita buat eksperimen, kita kena rendamkan piring petri tadi dalam air panas. Sebab selama 5 minit untuk membasmi mikroorganisma. Maksudnya nanti kita nak tengok agar-agar tu yang kena mikroorganisma tu kan. Pastikan dia adalah mikroorganisma daripada tempat kita calit. Tadi kita dah tutup dengan plastik, tak nak bagi kapas tu kena dengan benda lain kan. Dalam masa yang sama, piring petri kita pun kena panaskan dulu supaya piring petri kita betul-betul bersih, tak ada mikroorganisma. Barulah jelas eksperimen tu. Sebab tu kita kena rendam dalam air panas untuk 5 minit lah. Ataupun kita steril lah. Jadi untuk keselamatan, cuci tangan dengan bersih setelah selesai menjalankan aktiviti. Walaupun kita pakai sarung tangan, kita pun kena cuci tangan juga untuk lebih baik. Jadi soalan dia, agar-agar yang manakah mengalami pertumbuhan mikroorganisma yang paling banyak? Kenapa? Kalau jawapan saya, agar-agar yang tercalit longkang. Yang berlabel longkang. Kenapa? Kerana longkang mempunyai paling banyak mikroorganisma kan? Ataupun kerana longkang adalah kawasan paling tercemar. Ada dua sama ada awak jawab kerana longkang mempunyai paling banyak mikroorganisma, ataupun awak boleh jawab kerana longkang merupakan kawasan yang paling tercemar. Boleh juga. Jadi untuk guru boleh menyediakan agar-agar sebelum aktiviti dijalankan. Jadi cikgu lah kalau sediakan agar-agar ni kalau kat sekolah. Dan guru juga boleh menggunakan bekas kaca atau plastik tertutup yang bersesuaian. Maksudnya kalau tak ada piring bateri, tak payahlah cakap, tak ada piring bateri tak boleh buat kerja. Kita guna je bekas kaca ataupun plastik yang bertutup. Yang penting dia sesuai lah untuk kita lihat. Maka itu saja untuk hari ni. Awak boleh buat kat rumah. Kalau kat rumah boleh buat kat rumah pun menarik, main dengan family kan. Tapi pastikan ada ibu bapa yang memerhati lah. Jangan buat sendiri sebab ni nak ambil benda-benda kotor ni bahaya, takut kuman. Jadi saya rasa sampai muka surat 46 dulu. Kita dah habis bab 3 mikroorganisma. Jadi kelas akan datang kita akan sambung dengan bab 4 interaksi antara hidupan. Jadi untuk lihat video seterusnya, anda jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Nantikan video seterusnya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.